Bukit Beruntung, Selangor. Selain diduga dengan kesempitan hidup, Hafizah Muhammad Nurani, 35 tahun, turut menanggung penderitaan penyakit kronik. Saya Hafizah binti Muhammad Nurani, umur 35 tahun dan saya ada penyakit kengerian buah pinggang tahap akhir. Kedua-dua buah pinggang. Tak tentulah sakit dia. Bila dia datang dia sakit dia. Dia sakit kepala, kadang dia berlemah. Sejak 4 tahun lalu, Hafizah diuji dengan penyakit ini. Setiap hari, dia perlu melakukan rawatan dialisis di rumah dengan bantuan suami, Azmi Abdul Malik. Hafizah harus kuat melawan penyakit demi anak-anak. Mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, pastinya memberi kesan buat Hafizah. Saya selalu tengok ibu buat rawatan macam sedih lah. Macam nak nangis lah tengok ibu sakit. Ibu pun kadang-kadang nangis nampak kita orang kalau ibu sakit. Nak doa lah untuk ibu. Dia cepat sembuh lah ibu. Tiada lain yang dipinta. Harapan anak-anak hanya ingin melihat ibu mereka kembali sihat seperti dahulu. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Anda bersama dengan saya, Fiza Sabjahan, untuk program Bersamamu. Situasi pandemik hari ini bukan sahaja mengubah lanskap kehidupan kita, tetapi turut mengubah lanskap siaran program Bersamamu demi kelangsungan hidup mereka yang memerlukan. Senada dengan kata-kata hulurkan tangan, ringankan beban, Bersamamu pada petang ini akan mendekati keluarga Puan Hafizah Muhammad Nurani yang berada di Bukit Sentosa, Selangor. Selain mengalami kesempitan hidup, keluarga Puan Hafizah ini, Puan Hafizah juga merupakan seorang pesakit buah pinggang tahap akhir. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan Puan Hafizah dan juga keluarganya yang berada dalam talian ketika ini. Assalamualaikum, apa khabar Puan Hafizah dan keluarga? Sihat, Alhamdulillah. 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 Baiklah, Cik Azmi. Mungkin Cik Azmi boleh kongsikanlah sedikit tentang perkembangan terkini isteri dan juga keluarga Cik Azmi ketika ini. Ya. Assalamualaikum. Saya Azmi bin Abdul Malik, suami kepada Hafizah binti Muhammad Nurani. Saya berumur dalam 44 tahun. Suasana keadaan isteri dan anak-anak sekarang ni kira okeylah buat masa ni. Macam mana keadaan isteri sakit yang kurang sehat dengan keadaan anak-anak yang sedang naik macam ni, kita kena tabah dan kuatlah untuk mencuba sedaya upaya membantu isteri lah. Kadang-kadang kita terasa macam dugaan yang dibagi ni seolah-olah macam kita tak mampu. Tapi bila kita fikir balik, di sebalik dugaan yang dibagi ni, kita jadi kuat, berusaha sedaya upaya. Baiklah, jadi boleh Cik Azmi kongsikan apakah jenis rawatan yang sedang dilalui ataupun diterima oleh isteri ketika ini? Buat masa ni, pihak zakat memang ada membantulah. Air Baxter sama jarum tambah darah Ricomon. Buat masa ni memang zakat bantu isteri saya lah, perubatan punya. Tapi yang bantuan Air Baxter tu memang 1 bulan 1 kali dia memang akan hantar ke rumah. Cuma yang jarum Ricomon untuk tambah darah punya, zakatnya bantu tapi kita kena follow up ke dialisis farmasi lah untuk ambilkan ubat tu tiap-tiap bulan. Bermakna isteri melalui rawatan dialisis di rumah Cik Azmi selama 4 kali 1 hari. Ya. Baiklah. Kami diberitahu bahawa sebelum ini Cik Azmi merupakan seorang penyelia lanskap dengan pendapatan bulanan lebih kurang RM1,200. Dan mungkin Cik Azmi boleh kongsikan dari segi pendapatan Cik Azmi sendiri dalam tempoh pandemik ini, adakah turut terkesan ataupun bagaimana? Terkesan jugalah tentang pendapatan. Sebab kadang-kadang kita kerja tak penuh dalam sebulan tu, kadang-kadang dicutikan, kadang-kadang kerja separuh hari, tak menentu. Kadang-kadang dia kerja 2 minggu, kadang-kadang 1 minggu lepas tu cuti, jadi tak menentulah. Saya cuba sedaya upaya lah buat berniaga kecil-kecilan dekat rumah untuk menambah pendapatan lah, untuk tampung belanja harian.
belanja minyak kos untuk ke hospital. Tetapi dalam kekangan ini juga bagaimana Cik Azmi menguruskan semua dengan menguruskan isteri, menguruskan anak-anak di rumah untuk menampung segala pendapatan tersebut? Sekarang ni saya minta bantuan dekat anaknya sulung lah. Jadi saya ni bertumpu pada isteri lah. Macam jaga kebersihan isteri, rawatan isteri di rumah. Baiklah, Cik Azmi mungkin boleh kongsikanlah juga setakat ini apakah bentuk bantuan yang telah pun diterima oleh Encik Azmi sekeluarga? Buat masa ni bantuan yang dia dapat isteri cuma air bester sama jarum Licomon injection. Itu memang daripada zakat lah. Tapi yang jarum Licomon injection tambah darah tu memang tak dapat 100% yang hospital tetapkan lah. Berapa dos untuk keperluan tu memang tak dapat penuh. Kira dapat separuh je. Begitulah serba sedikit kepayahan yang dialami oleh Puan Hafizah sekeluarga. Bersamamu akan berehat seketika, kembali selepas ini. Dan sekembalinya kita nanti, kita akan bersama dengan seorang lagi panelis istimewa yang akan berkongsi antara usaha bantuan yang telah pun dijalankan. Dugaan yang dibagi ni kita tak mampu. Kena lambung pinggang tahap akhir. Memang tak dapat 100% hospital tetapkan lah. Bermakna isteri melalui rawatan dialisis di rumah 4 kali satu hari. Ya. Kembali bersama kami dalam Bersamamu. Selain media sosial, usaha murni yang dijalankan oleh Badan Sukarelawan harus dipuji dalam memberi bantuan secara ikhlas kepada masyarakat. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang merupakan pengasas kepada Badan Jariah, iaitu Puan Jalijah Awang Kenit. Yang mana Darul Jariah ini telah pun beroperasi sejak 4 tahun yang lalu bagi memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Untuk makluman juga, mereka melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti antaranya seperti aktiviti berkuda dan juga memanah yang diberikan secara percuma kepada anak yatim, tahfiz dan juga anak-anak asnaf. Masalah kesihatan yang dihidapi membuatkan pergerakan Hafizah terbatas untuk melihat anak-anaknya membesar dengan baik. Sejak 3 tahun lalu, keluarga Hafizah mendapat perhatian daripada Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO iaitu Darul Jariah. Keadaan buah pinggang yang semakin kronik pastinya memerlukan perbelanjaan yang besar. Pengasas Darul Jariah, Jalijah Awang Kenit, berbesar hati hadir membawa bantuan buat keluarga ini. Anggrek memang kawasan yang ramai asnaf kat sini. Antara yang kita bantu barang dapur je kita mampu. Jadi minta kita war-warkan pihak TV3, terima kasih mewakili kami untuk mengetengahkan kes Fiza sekeluarga. Assalamualaikum, apa khabar Puan Jalijah? Alhamdulillah, khabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bersama dengan Puan Jalijah Awang Kenit iaitu selaku pengasas Darul Jariah. Puan Jalijah ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Kak Jah. Saya panggil Kak Jah boleh ya? Boleh insyaAllah. Kak Jah boleh tak kongsikan kepada kami dan juga penonton bagaimana sebenarnya Kak Jah mengenali keluarga Puan Hafizah ni? Assalamualaikum semua. Terima kasih TV3 bersamamu sudi tumpuk Darul Jariah dalam program kali ini. Alhamdulillah untuk tahun ni mereka sebenarnya dah dapat bantuan cuma belum mencukupi. Sebab Azmi pun kerja biasa je. Fiza pun kerap sakit sekarang. Dia punya rawatan semakin kerap dan ada setengah jenis ubat dia kena beli sendiri. Yang abang tu, dialah yang membantu adik-adiknya tu. Kalau mak ayahnya kena pergi hospital, abang tu lah yang jaga adik-adik tu sambil jual jajan kat rumah. Jadi saya menggalakkanlah untuk terus bantu keluarga ni sebab rawatan pun sekarang kena buat sendiri kat rumah. Jadi di mata kasar saya untuk rawatan sendiri keadaan rumah tu tak sesuai sebab dia mudah kena jangkitan kuman. Jadi alat-alat semua perlu penjagaan yang lebih rapi. Dia sangat mudah sakit.
Kak Jah, apa yang membuat saya teruja sebenarnya apabila saya mendengar apa yang dikatakan oleh Cik Azmi tadi, yang mana dalam keadaan sekarang ni walaupun pendapatannya tergesan, tapi kalau kita lihat keluarga ni, mereka ada inisiatif untuk menambah pendapatan mereka sendiri. Mungkin Kak Jah boleh kongsikan bila Kak Jah lihat kesungguhan keluarga ini untuk menambah sumber pendapatan mereka. Terus terang sebenarnya kita dikelilingi oleh keluarga yang memang susah. Macam Fiza walaupun dia tak sihat, dia masih berniaga. Jualan dia biasanya ya Allah hai, RM10 pun tak dapat sehari tu. Tapi dia sekurang-kurangnya dia tak nampak macam orang kena bantu je tanpa dia berusaha. Saya nampak Puan Hafizah menitiskan air mata. Puan Hafizah ada sesuatu ke yang nak dikongsikan, yang nak dicakap kepada penonton ataupun kepada sesiapa? Banyak terima kasihlah sebab banyak bantu kami, keluarga, tolong anak-anak, tolong suami saya. Itulah. Kak Jah, mungkin Kak Jah mungkin boleh kongsikan juga kalau tak keberatan setakat ini dari pihak Darul Jariah sendiri, apakah inisiatif dan juga bentuk bantuan yang telah pun diberikan kepada keluarga Puan Hafizah dan juga Cik Azmi ni? Setakat ni alhamdulillah, bila perlu sahaja Azmi mohon pada saya, dia akan dah tak ada ikhtiar baru dia WhatsApp. Jadi sebab saya kata Azmi ni antara yang berusaha, walaupun dia bekerja tapi pendapatan dia tak mencukupi. Tanpa perlu buat apa. Lagi Fiza keadaan dia memang tengah tak sihat. Badan dia mudah bengkak. Kalau dia bengkak air tu saya sendiri takut. Dia pernah jatuh dekat tandas sebab badan dia terlampau berat dia bengkak air kan. Dan penyakit Fiza ni seumur hidup. Memang tak ada rawatan dah. Dia hanya perlu bertahan. Waktu dah nak cuci darah, anak-anak nak memanja tak boleh, anak-anak minta dokong tak boleh. Saya faham. Banyakkan berdoa, insyaAllah ramai yang akan faham. Situasi penyakit buah pinggang ni, kencing manis ni sebenarnya dalam Malaysia sangat tinggi. Dan Fiza dalam keluarga yang susah. Anak-anak kecil-kecil, Azmi pendapatan rendah. Jadi ini antara keluarga yang perlu kita kedepankan untuk ramai lagi hulurkan bantuan. Azmi, awak ada hak untuk memohon bantuan sebab memang awak dalam keluarga yang perlu dibantu. Jadi jangan malu, jangan segan. Selagi kita rasa kita perlu dibantu, minta bantuan. Tapi percaya cakap saya, akan sampai satu masa anak-anak Azmi sendiri akan berjuang sama-sama membantu keluarga yang memerlukan pula. Benda ni akan berpusing. Dunia ni sekejap je. 10 tahun akan datang mungkin kita pula yang memerlukan bantuan. Ni tak mustahil. Saya dah lalui. Tak mustahil insyaAllah. Kita doakan semoga Darul Jariah akan terus dapat berbakti dalam membantu insan-insan yang memerlukan. Kalau kita lihat itu tadi asam garam kehidupan. Setiap daripada kita ini mempunyai cabaran dan juga dugaan yang berbeza-beza. Kita mungkin melalui badai dan gelombang yang sama, tetapi kita menaiki kapal yang berbeza-beza. Justru semoga kita semua akan terus diberi kekuatan untuk menempuhi segala cabaran dan dugaan yang mendatang. Bersamamu berehat seketika, kembali selepas ini. Tentang keluarga Puan Hafizah, saya nampak Puan Hafizah menitiskan air mata. Keadaan dia memang tengah tak sihat. Badan dia mudah bengkak. Dia pernah jatuh dekat tandas sebab badan dia terlampau berat dia bengkak air kan. Dan penyakit Fiza ni seumur hidup. Azmi, awak ada hak untuk memohon bantuan sebab memang awak tanpa perlu. Kembali bersama kami dalam Bersamamu pada petang ini. Dan seperti biasa, tidak lengkap pertemuan kita tanpa kita bersama dengan penaja utama Bersamamu, iaitu syarikat Faiza Sendirian Berhad. Apa khabar kedua-duanya, Umi dan Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Mungkin ada sedikit kata-kata semangat yang ingin diberikan kepada Puan Hafizah sekeluarga. Untuk Puan Hafizah sekeluarga, macam mana anak-anak you belajar? Sekarang ni gunakan handphone ibu dia lah. Jadi pasal anak-anak sekolah belajar terpaksa kongsi handphone apa semua kan. Jadi Umi berhajat mungkin insyaAllah kita akan belikan iPad ke apa untuk memudahkan pembelajaran. Jadi skrin lebih besar sikit lah. Handphone kan kecil kan. Okey Daniel, ini aunty cakap Daniel kena belajar bersungguh-sungguh. Okey, supaya ni masa depan keluarga ni adalah harapan Daniel. Tapi kena janji kena belajar bersungguh-sungguh. Setiap sekali kita sebenarnya syarikat Faiza ni sangat prihatin, sangat prihatin
Dan setakat mana kita boleh bantu, kita akan bantu. Sebab itulah Syakab Faizal ni dia taja program Bersamamu ni supaya kita buka laluan kepada semua orang lain untuk turun padang dan bantu bersama-sama. InsyaAllah. Umi dan juga doktor, mungkin ada sedikit kata-kata semangat yang ingin diberikan kepada Puan Hafizah sekeluarga. Hafizah tu bersabar atas ujian Allah yang Allah beri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan bagi yang terbaik. Semua sekali itu ada hikmahnya. Kita jaga anak-anak, beri didikan, semayang, jangan tinggal, berdoa mohon pada Allah. InsyaAllah tak ada siapa yang hidup susah selamanya, tak ada siapa yang hidup senang pun selamanya. InsyaAllah selepas susah ada senang. Nama ba'dal usri yusra. Selepas kesusahan insyaAllah ada kesenangan. Jadi kita hanya bersabar dan kita berdoa kepada Allah dan tawakal. Dan saya bahkan mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik kepada Puan Hafizah sekeluarga. Kami nak ucapkan terima kasih dan jaga diri Umi, jaga diri Dr. Salwa dan juga Puan Hafizah sekeluarga. Semoga kita semua dapat terus memerangi wabak COVID-19 ini dan dapat hidup sihat sejahtera insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penyumbang untuk tabung bersamamu bagi memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Minggu ini Bersamamu mendekati 7 buah keluarga di 5 buah negeri. 3 keluarga yang dibantu di Selangor, keluarga Siti Nurhanisah Ahmad, keluarga Siti Rahmah Ajak dan keluarga Nuzli Muhammad. Sebuah keluarga di Pahang, keluarga Mas Liza Zulkifli. Di negeri Johor, keluarga Rajeswari anak perempuan Kandasamy. Keluarga Nur Quraini Muhammad Sabri di Negeri Sembilan. Manakala di utara negara, keluarga Devagi anak perempuan Kupan di Pulau Pinang. Sebuah keluarga di Melaka yang memerlukan bantuan, keluarga Siti Aisyah Rafi'i. 3 buah keluarga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keluarga Mislan Jamburi. Keluarga Nik Muhammad Sadri Nikpa. Dan keluarga Muhammad Azhar Tugiman. Keluarga di Selangor, keluarga Muhammad Ridwan Rashid. Sebuah keluarga di Johor Bahru, keluarga Nur Asmah Muhammad Jani. Dan sebuah keluarga di Negeri Sembilan, keluarga Halilah Mat Daud. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.